أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Allahumma sahhil lana umrana wa la tu'assir alaina. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah kehidupan ini kita masih lagi dapat merasai nikmat kehidupan atas muka bumi Allah ini yang bersifat sementara. Kita mengambil ruang masa selepas subuh pagi Ahad untuk sama-sama kita baca ayat-ayat suci Al-Quran dan cuba kita hayati makna-makna dia untuk kita laksana dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan mula surah Al-Infitar. Al-Infitar. Surah Al-Infitar ni termasuk surah-surah yang Nabi SAW kata, man sarrahu an yanzura ila al-qiyamati ra'yil ain falyaqra idha asy-syamsu kuwirat idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u insyaqqat. Surah Al-Infitar ni termasuk 3 surah yang kalau kita betul-betul nak hayati suasana berlakunya hari kiamat, maka kita baca surah ni lah. Termasuk surah Al-Infitar, surah yang kita sedang nak baca ni. Surah ni adalah ijma' ulama' kata turun surah Makkiyah dia panggil, semasa Nabi berada di Mekah sebelum dia berhijrah ke Madinah. Ada lebih kurang 19 ayat. Dan surah ni secara asasnya dia menceritakan tentang kehidupan dunia di saat-saat akhir sebelum berlakunya hari kiamat. Dan surah ni dia cerita tentang 4 perkara besar yang berlaku menandakan berakhirnya dunia dan bermulanya hari kiamat. 2 berkaitan yang berlaku di langit, di sebelah atas tu. Yang kedua lagi berlaku di bumi ni, tempat kita duduk ni. Masa kita duduk sekarang ni, kalau kita baca ayat Quran dan surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Seolah kita diminta untuk kita perhati benda yang berada di atas kita, iaitu berada di langit. Kita tengok macam mana penciptaan Allah SWT terhadap langit ni. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Langit satu makhluk Allah Ta'ala yang begitu hebat, yang begitu agung. Kalau kita perhati tengok ke langit tu, tak ada benda yang tidak seimbang. Maknanya comel, kukuh, molek. Farji'il basar. Dan kita boleh perhati balik. Ulangi pemerhatian kita terhadap penciptaan langit ni. Hal tara min futur. Adakah ada sesuatu yang cacat? Dan tentunya tidak ada. Sekarang ni lah. Sehingga saat ini. Tapi kita tahulah kerana kehidupan kita atas muka bumi ini, di dunia ini, dia tidak kekal abadi. Dan dia bersifat sementara. Kita dan seluruh makhluk akhirnya akan hancur apabila berlakunya hari kiamat. Jadi sebab itulah permulaan surah ni dia cerita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Apabila langit ni dia mula
terbelah ataupun mula retak. Idza sama'un fatarat. Dia sama lebih kurang makna dia dengan surah yang kita baca sebelum ni. Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat. Jadi insyaqqat dengan infatarat memberi makna sama. Cuma sebahagian ulama kata dia ada sedikit perbezaan. Kalau infatarat ni dia lebih kepada permulaan nak berlaku kehancuran langit tu, dia retak dulu. Dia retak dulu. Jadi infatarat ni dia retak, kemudian insyaqqat dia pun terbelah. Jadi retak dulu. Sama ada tanah ke kita perhati, sama ada bangunan ke sebelum dia runtuh tu dia retak dulu. Jadi sesuai dengan susunan surah. Jadi surah Al-Infitar dulu, lepas tu baru Al-Insyiqaq. Itu sebahagian ulama bagi tahulah. Jadi kalau kita nak terjemah idzas sama'un fatarat, apabila langit ni dah mula retak sebelum dia terbelah. Sebab apa dia mula dengan langit? Sebahagian orang tanya. Sebab apa? Sebab pada pandangan kita, langit ni antara makhluk Allah yang paling agung lah. Yang paling besar antaranya. Hak yang kita nampak pada pandangan kita. Kita nak tengok lagi benda lain di cakrawala, di alam langit sana, kita tak nampak. Jadi kita kecek hak benda kita nampak. Jadi antara hak paling besar agak langit. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala dia nak pastikan supaya kita ni betul-betul beriman, yakin berlakunya hari kiamat. Mana benda hak paling besar, hak paling agung pun akan mula retak, akan mula pecah untuk menuju kehancuran. Itu. Kemudian ayat ni dia mula dengan idza, sebagaimana kita tahu. Idzas sama'un fatarat. Idza ni dalam penggunaan bahasa Arab, dia memberi makna suatu yang pasti. Hatmiyatul wuqu'. Suatu yang pasti berlaku. Jadi mana-mana ayat Quran, apabila dia mula dengan idza, kita yakin dah. Macam kita baca surah, idza jaa nasrullah. Apabila datangnya pertolongan, kemenangan daripada Allah SWT. Mana benda tu pasti. Pertolongan Allah, dia pasti kepada setiap Muslim, kepada setiap mukmin. Kemenangan yang sebenar. Kalau nisbah pada kita, kemenangan antaranya kita mampu menguruskan kehidupan kita. Kita mampu menundukkan syahwah nafsu kita. Kita mampu berdepan dengan godaan dunia, godaan syaitan semua sekali. Itu salah satu bentuk pertolongan, kemenangan untuk diri kita. Kemenangan sebenar ni antaranya adalah apabila kita mampu memperlihatkan kepada dunia tentang keindahan Islam. Menyebabkan akhirnya manusia ni, hamba Allah SWT, dengan asbab kita panggil, sebab musabab, termasuk daripada kita, menyebabkan orang nampak Islam ni betul-betul agama bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk tempat tertentu, bukan untuk masa tertentu, bukan untuk generasi tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, tetapi Islam ni untuk seluruh manusia. Tanpa mengira tempat, tanpa mengira masa. Semenjak daripada dia diutuskan, kalau kita kata paling dekat Nabi SAW, sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat. Jadi iza, dia memberi makna benda tu pasti berlaku, termasuk ayat ni, idzas sama'un syaqqat. Apabila tiba masanya, langit ni akan mula retak. Akan retak, maknanya permulaan awal untuk berlakunya hari kiamat. Idzas sama'un fatarat. Ayat kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila, idza juga memberi makna benda ni pasti akan berlaku. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan. Ialah apabila langit yang berada sebelah atas dia dah mula retak, maknanya sistem yang ada sekarang ni tu dah mula tak berfungsi, dia beri kesan kepada sekitar dia lah.
Kalaulah langit dah mula retak, tentulah automatiknya dia akan beri kesan kepada termasuk bintang-bintang. Cakrawala yang ada di atas tu akan beri kesan. Jadi bintang-bintang pun akan jatuh bertaburan. Wa idzal biharu fujirat. Begitu ayat yang ketiga, idza juga. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan bergelora kita panggil. Jadi lautan pun, laut pun kita tengok memang antara makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang begitu hebat. Jadi dia dah mula cerita tentang as-sufliyat kita panggil. Benda yang berada di bawah, benda yang berada di bumi ni. Yang kita hidup seharian. Termasuk sebelum ni dia cerita tentang langit, dia cerita tentang bintang. Sekarang ni dia turun cerita tentang air laut pula. Dan apabila air laut ni, lautan ni mula bergelora. Wa idzal biharu fujirat. Fujirat. Daripada kalimah ni lah, kalimah fajara, lahirnya al-fajir. Orang yang fasik, orang yang banyak buat maksiat, orang yang tidak kisah tentang dosa pala, orang yang lupa pada Allah Ta'ala. Jadi manusia yang fajir, manusia yang fasik ni manusia yang bergerara, hawa nafsu dia tak boleh nak ejah, dia tak boleh nak urus. Begitu juga laut ni kita tengok tenang, tapi sampai satu masa dia akan bergelora, fujirat. Dia tak boleh nak kawal diri dia sendiri, yang menyebabkan permulaan berlakunya hari kiamat. Wa idzal biharu fujirat. Jadi bergelora ni sebahagian ulama kata maknanya tak ada dah batas, sebagaimana kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman tu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kadang-kadang air ni termasuk air laut, maknanya dua ada batas-batas tertentu. Tapi apabila tiba saat dia fujirat ni, dia tak ada dah, semua akan bersatu. Jadi kalau air ni semua sekali bersatu, air lautnya, air sungainya, air mata airnya semua sekali, memanglah gambarannya dia akan berlaku satu banjir, satu tsunami yang besar. Bukan tempat tertentu, bukan masa tertentu, tapi keseluruhan nak menandakan bermulanya hari kiamat. Itulah maksud wa idzal biharu fujirat. Kemudian dia turun lagi ke dalam perut bumi. Ke dalam perut bumi. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur ni dibongkar. Sebagaimana kita baca dalam surah Az-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila berlaku hari kiamat, bumi pun dia mengeluarkan benda yang berat, benda yang bernilai. Terutamanya manusia lah. Dalam hadis juga disebut macam mana bumi ni dia mengeluarkan athqal, dia memberi makna juga benda-benda yang bernilai. Benda bernilai seperti emas, galian, perak, besi lah, apa semua sekali yang tertanam dalam perut bumi. Cuma dia bermaksud bukan dalam kubur lah. Sebab bumi ni dia hancur, dia mengeluarkan semua tempat. Maknanya termasuk tempat yang orang tanam, kita panggil perkuburan, kubur. Semua sekali benda berat, benda bernilai, semua sekali keluar belaka. Jadi itu antara maksud wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur ni dibongkar. Dibongkar maknanya bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita, tentulah kita nak duduk diam paling kurang. Pakai hacul bu dalam bumi, tidak dibangkit oleh Allah Ta'ala. Tetapi bendanya tidak gitu. Bendanya mengikut aturan ketentuan Allah Ta'ala, dengan sebab akan berlaku kiamat, kerana Allah Ta'ala dengan Rahman Rahim dia, dan dia nak tunjuk keadilan dia yang sebenar-benarnya, manusia dapat rasai sepenuhnya, antaranya di akhirat lah. Sebab ialah nak suruh kita ni betul-betul yakin. Apabila kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, apabila kita betul-betul beramal dengan amal yang soleh dalam setiap aktiviti kehidupan kita, dan semua yang kita buat lillahi ta'ala, cuma kita tahu juga duduk atas dunia ni dia berkait dengan ujian daripada Allah Ta'ala.
Ada benda yang kita target, kita nak, kita capai. Ada benda yang kita dapat dan banyak juga benda yang kita tidak dapat. Jadi macam mana benda ni Allah Ta'ala nak urus di akhirat kelak lah. Di akhirat kelak sepenuhnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh rahmat rahim Allah Ta'ala dan penuh dengan keadilan di akhirat kelak. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur ni dibongkar. Jadi dibongkar ni memberi gambaran semua benda hak ada dalam perut bumi semua tubik belaka. Bertukar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari yang, pada masa yang Allah Ta'ala tukar bumi, dah jadi bumi lain. Dah hak mana ada kita tengok ni semua sekali hacul belaka. Jadi fahamlah kita bahawasanya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita ni tentang kemusnahan alam ini apabila sampai masanya, kehancuran alam ini. Dan pada masa tu terputuslah segala tanggungjawab kita. Yang kita panggil taklif, yang kita panggil manusia ni insan mukallaf, manusia yang dipertanggungjawabkan. Apabila berlaku hari kiamat ni, habislah tanggungjawab. Kita hanya menerima keputusan sepenuh daripada Allah SWT berkaitan dengan semasa kita hidup atas muka bumi ini. Semuanya yang kita baca ni nak cerita detik kehancuran langit dan bumi yang kita panggil kiamat. Dia mudah, gambaran mudahnya macam kita nak putus rumah kita ataupun bangunan lah. Biasanya kita mula daripada atas lah dia. Orang nak putus rumah apa dia bermula daripada bumbung. Begitulah gambarannya tentang kehancuran langit dan bumi ni. Ayat seterusnya yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada masa itu setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan yang dilalaikan. Ya, apabila dah berlaku hari kiamat, langit, bumi, bintang, semua sekali dah hancur lebu. Kita pun dah bangun daripada kubur semua sekali. Allah Ta'ala hidupkan balik. Kita pun akan menuju kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar kita panggil. Tempat berkumpulnya manusia di hari kiamat. Pada masa tu baru kita sedar. Sebab peringkat awal mungkin kita kebingungan sebagaimana sebahagian ayat ada sebut manusia tahu malaha apa yang berlaku ni dalam keadaan bingung. Sebab pada tu baru manusia sedar apa yang Nabi SAW duk cerita semasa duk atas dunia ni, Quran yang kita baca, kita hayati ni semuanya benar belaka. Tak ada satu pun yang bohong, tak ada satu pun yang kita tidak faham sebenarnya. Jadi pada masa itulah Allah Ta'ala kata alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Masa ni baru kita faham. Hak mana hak kita buat, hak mana kita tidak buat. Hak mana hak kita taat, hak mana hak kita langgar. Perintah Allah SWT semua sekali terjawab. Bermula daripada ayat idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Jawapan dia alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hak ni hak dia nak cerita. Pada masa ni di hari kiamat kelak semua manusia baru sedar apa sebenarnya keputusan daripada kehidupan dia atas muka bumi. Bila semua manusia sedar, keluar daripada kubur, bergerak kepada mahsyar, pada masa tu semua yakin akan janji-janji Allah SWT. Terutamanya yang termaktub dalam Al-Quran lah. Tentang iman, tentang amal soleh, tentang keperluan, kefarduan kita untuk ikhlas kepada Allah SWT. Tentang padah manusia yang kufur, yang fasik, yang fajir, yang syirik kepada Allah SWT, yang banyak melakukan dosa. Semua sekali pada masa ni manusia akan tahulah. Jadi apabila langit dah hancur, bintang-bintang pun dah berguguran, laut pun bergelora,
semua manusia dan makhluk semua keluar daripada kubur, yang mati semua hidup belaka berdepan dengan Allah SWT. Pada masa ni manusia tahulah hakikat sebenar tentang kehidupan atas muka bumi ni, yang tidak kekal abadi, semuanya fana dan semuanya akan dihadap oleh Allah di akhirat kelak. Jadi melalui ayat ni, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang dilalaikan, apa yang dia tidak buat. Jadi pada ayat ni dari satu sudut memberi makna sebenar yang Allah Ta'ala nak ceritanya adalah supaya manusia ni berawas, manusia ni berhati-hati sebenarnya daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Dan ayat ni memberi gambaran at-targhib fi ta'ah, memberi motivasi, galakkan supaya kita ni hidup dalam keadaan sentiasa bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab siapa satu tahap, siapa satu peringkat, kita tak bolehlah nak buat apa yang kita fikir, apa yang kita niat. Habis dah masa tu. Iaitu masa kita mati, masa kita masuk alam kubur dan apabila berlakunya hari kiamat. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qiyamah lah. Surah Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-13. Yunabba'ul insan. Ketika itu akan dimaklumkan, akan diberitakan, akan diberitahu kepada manusia apa yang dia buat masa dia duduk atas muka bumi ni. Dan apa yang dia tidak buat pada masa tu. Jadi sebab itulah hak sebenarnya matlamat tujuan daripada ayat ni supaya kita sekarang ni, masa kita hidup ni, masa kita duduk tengah baca ayat Al-Quran ni, dan semoga malaikat melihat kita sekarang ni, saat ni kita tengah tadabbur ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dia memberi motivasi kepada kita, memberi kesedaran baru, memberi semangat yang baik, yang berterusan untuk kita muhasabah diri kita masa kita hidup atas dunia ni, supaya kita ejah, kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami matlamat kehidupan ini, untuk merasai pentingnya berterusan kita di atas ketaatan kepada Allah SWT, memperbanyakkan sebanyak mungkin amalan-amalan soleh, dan dalam masa sama kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT yang boleh menyebabkan kita ni dimurkai oleh Allah SWT. Nah, ini yang maksud alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi ayat yang sama juga dalam surah Al-Qiyamah, ayat yang ke-10, ainal mafar, manusia akan sebut. Jadi apabila dibangkit pada hari kiamat, manusia secara spontan kita kata akan keluar daripada mulut masing-masing soalannya ainal mafar, ke mana kita nak lari ni? Atas dunia ni kadang-kadang kita boleh nusuk, kita boleh bersembunyi. Manusia boleh bersembunyi, nak lari daripada undang-undang ke, nak lari daripada manusia hak nak bunuh kita ke, contohlah. Kita boleh lari, kita boleh bersembunyi. Di akhirat kelak benda yang sama, manusia akan fikir ainal mafar, mana lagi nak lari ni? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada masa tu manusia akan sebut ainal mafar, nak lari ke mana lagi? Jadi memang tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari yang kamu akan dapati segala amalan kebaikan hak kita buat semasa kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala akan bentang. Allah Ta'ala akan tunjuk sosok dan kita akan menerima balasan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga setiap amalan kejahatan yang kita buat juga Allah Ta'ala akan datangkan, Allah Ta'ala akan bentangkan kepada kita, dan kita akan tengok masa kita duduk atas dunia ni,
Sesa Allah Ta'ala tunjuk setiap kejahatan, setiap maksiat, setiap benda mungkar, dosa yang kita lakukan. Sehingga manusia akan terfikir, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Manusia akan terfikir pada masa tu, kalau boleh tak, tak saya nak hidup di alam akhirat. Kalau boleh biar jauh. Maknanya kalau boleh lagi biar tak ada hari kiamat. Seolahnya macam tu. Tapi itu hanya pemikiran manusia. Itu hanya angan-angan manusia. Hakikat yang perlu kita kena terima adalah sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita yakin, sebagaimana kita baca ayat suci Al-Quran ni lah. Antaranya ayat Ali Imran, ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. Semua benda baik yang kita buat atas dunia ni, Allah Ta'ala akan datangkan di akhirat kelak. Akan bentangkan, akan tunjuk sesa. Wa ma amilat min su'. Begitu juga amalan-amalan kejahatan. Allah Ta'ala akan datangkan dan Allah Ta'ala akan tunjuk sesa. Apa yang kita buat. Hak kita semaya, hak kita puasa, hak kita curi, hak kita minum arak, hak kita berzina, hak kita mengumpat, macam-macam lah, semua sekali akan dibentang. Atas dunia ni kita boleh susu. Atas dunia ni kita boleh ejah sehingga seolah kita ni nampak baik belakang depan. Tapi dalam hati masing-masing dan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kena, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sebenarnya sehingga kamu derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Kita tengok ayat ni itulah kita panggil setiap ayat sebenarnya. Satu ayat termasuk ayat ni sebenarnya sudah cukup untuk muhasabah diri kita, untuk kita duduk sela molek, duduk di tikar semayang ke contohnya, untuk kita tafakkur, untuk kita muhasabah diri kita. Apabila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal insan, termasuk kita sebenarnya, sebab kita ni manusia semua sekali, semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, tak kira siapa, tak kira dia ni Tok Arab ke, Tok India ke, Tok Malaysia, Tok Melayu ke, Tok Siam ke, Tok Cina ke, semua sekali manusia ni. Allah Ta'ala tuju kepada semua manusia. Dan kalau kita perhati, Allah Ta'ala ni, dia mula nak perkenalkan dia dengan kita ni, kalau kita perhati dalam ayat yang mula-mula turun kepada Nabi SAW, Iqra' bismi rabbik. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Baca dengan dolak Tuhanmu, yang mana Allah ni Al-Akram, yang paling mulia, yang paling agung. Jadi dia perkenalkan diri dia ni dengan manusia melalui Nabi kita Muhammad SAW, kemuliaan, ketinggian darjat, kemurahan, Rahman Rahim Allah Ta'ala ni dalam dia berurusan dengan makhluk, khususnya kepada kita manusia. Jadi sebab itulah dia tanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebenarnya, apa masalah kamu sehingga kamu ni terpesona dengan kehidupan dunia, kamu lupa Allah Ta'ala, dialah yang mencipta kamu. Sebab itulah dia guna bi rabbik, dia tak kata billah, ma gharraka billahil karim, tapi bi rabbikal karim. Gambaran Rabb ni memberi gambaran Allah Ta'ala ni jenis zat yang dialah yang mencipta kita, yang beri rezeki kepada kita, yang memberi kemudahan kepada kita, yang memberi kemudahan asas kepada kita semasa kita hidup atas dunia ni. Dan kita boleh perhati kerana Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Dengan langitnya, dengan buminya, dengan bulan bintangnya, dengan mataharinya, dengan lauknya, dengan air, dengan angin, dengan binatang, dengan pokok. Semua sekali kemudahan asas. Ini gambaran Rabb Allah Ta'ala. Dia cipta dan dia tidak tinggal. Dia pelihara, dia selia untuk kemudahan kita. Jadi kalau sampai tahap tu, pemurahnya, karimnya Allah Ta'ala ni, kerana apa kita terpedaya
dengan kehidupan dunia. Kerana apa kita boleh tunduk kepada tuntutan nafsu kita, musuh kita yang utama iaitu syaitan. Menyebabkan kita ni lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ni sebenarnya dia memberi, kita panggil itab. Maknanya Allah Ta'ala secara berseni, secara gambaran Rahman Rahim dia ni, dia nak sebenarnya supaya kita ni mikir. Dia nak supaya kita ni muhasabah. Dia nak supaya kita ni duduk tunduk sebentar fikir sebab apa kita ni banyak benda tindak tanduk kita, apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang kita rancang, apa yang kita target sebenarnya seolah di luar kehendak Allah SWT. Seolah kita duduk atas dunia ni macam kekal selama-lamanya. Seolah kalau kita mati pun akan hancur lebur belaka dan tidak akan dibangkit semula. Tak sebenarnya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat ni kalau ikut Sayyidina Umar, yang menyebabkan manusia jadi terpesona dengan dunia, yang menyebabkan manusia ni terpedaya kerana apa? Gharrahu wallahi jahluh. Nabi Sayyidina Umar kata kerana kejahilan. Sebenarnya kita jahil. Walaupun kadang-kadang kita ni pegang jawatan yang tinggi. Semasa kita hidup atas dunia ni. Dalam mana-mana organisasi ke, dalam mana-mana kementerian sebuah kerajaan ke, jawatan kita ni tinggi. Jawatan hak orang bagi ke, jawatan hak kita cipta sendiri ke, tinggi. Tapi hakikat sebenarnya, kalau kita lupa Allah, sebenarnya kita jahil. Jahil tentang hakikat sebenar tentang kehidupan. Macam budak-budak apabila diberi dua pilihan. Beri aiskrim dengan bagi duit RM100. Kebiasaannya manusia akan, budak kecil dia akan pilih coklat, dia akan pilih aiskrim. Ataupun apabila dia ada besar sikit, antara duit RM100 dengan mah 1 kilo. Benda stoker. Benda kuning stoker. Berat dia 1 kilo. Dengan duit RM1. Budak akan pilih duit RM100. Sebab mengikut kefahaman dia. Dia masih jahil tentang nilai mah 1 kilo ni. Yang jauh lebih tinggi nilainya berbanding dengan duit kertas RM100. Begitu juga gambaran kita manusia ni. Sebenarnya pemikiran kita pemikiran budak-budak. Keanak-anakan. Manusia yang pilih dunia, yang lupa pada Allah Ta'ala sebenarnya menyebabkan dia tertipu lah. Dan Allah Ta'ala sentiasa tanya. Jadi ayat Quran ni dia berkekalan lah. Sampai kiamat, sampai kita mati. Ayat Quran duduk kekal sini lah. Jadi kita akan baca semua. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Jadi ayat ni dia tidak tuju kepada bukit. Tidak tuju kepada gunung. Tidak tuju pada langit. Tapi tuju pada kita yang bernama manusia. Setiap kali kita baca, ayat ni kena pada kita semua. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu ni derhaka kepada Allah SWT. Sedangkan Allah ni maha pemurah. Kalau Sayyidina Umar, dia kata kerana kita ni jahil. Manusia ni jahil. Manusia ni kerana dia terpedaya sebenarnya dengan tipu daya syaitan. Itu sebenarnya yang menyebabkan manusia fikir terlalu mudah. Fikir tentang kehidupan dunia ni seolah dia tidak akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Dan kalau kita perhati sebenarnya ayat Quran ni kadang-kadang dia tuju kepada akal kita. Mana kita mikir, kita boleh faham. Kadang-kadang ayat Quran ni dia tuju, kita panggil naluri dalam jiwa kita. Ayat-ayat Quran ni kalau kita perhati. Ataupun dua-dua dia gabung. Akal kita pun dia tuju, jiwa naluri dalam kita pun dia tuju. Jadi atas kita lah. Kita apabila kita baca ayat Quran. Sebab itulah ayat Quran ni sebenarnya kalau Sayyid Qutb dia tulis di muqaddimah tafsir zilal dia, Al-hayah fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayangan Al-Quran ni sebenarnya merupakan satu nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Orang tidak tahu kecuali dia dapat menilai. Menilai. Macam mana kalau orang ia boleh nilai batu permata contohnya. Dia sanggup habis beratus-ratus ringgit. Beribu-ribu ringgit. Dia sanggup pergi ke negara ke
ke Indonesia, ke India, ke Nepal, nak cari batu permata yang bernilai. Dia sanggup habis berpuluh ribu ringgit pun dia habis. Kenapa? Dia tahu nilai batu permata. Contohnya. Begitu juga kita sebenarnya. Kalau kita tahu menilai betapa nikmatnya kita hidup di bawah naungan Al-Quran ni, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak gambar lah. Kita sendirilah kita boleh gambar macam mana nikmatnya. Cukup kalau kita baca satu ayat ni. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu derhaka kepada Allah Ta'ala yang antara sifatnya maha pemurah. Al-Karim. Baik. Ma gharraka. Ma huwal gharur. Terpedaya ni, apa maksud terpedaya? Kadang-kadang terpedaya ni kerana kita silap beri gambaran terhadap sesuatu benda. Macam manusia, macam budak tadi, dia terpedaya kerana apa? Kerana dia silap menilai antara kelebihan emas 1 kilo dengan duit kertas nilai dia RM100. Kerana dia silap menilai lah, dia beri gambaran yang lebih, yang tidak tepat, menyebabkan dia terpedaya. Kerana dia tengok RM100 lebih bernilai, maka dia pilih RM100 berbanding dengan emas 1 kilo. Jadi begitu juga kita. Kita ni jadi terpedaya kerana kita gambarkan kehidupan dunia ni lebih daripada hak sangat. Sehingga kita lupa tentang akhirat. Sehingga kita lupa tentang nilai sebenar kehidupan kita adalah akhirat yang kekal abadi. Kerana kesilapan menilai lah menyebabkan manusia ni terpedaya contohnya. Sebab itulah kalau kita perhati, kebanyakan kita, apa yang kita fokus, sehingga kadang-kadang kita tak semaya. Kadang-kadang kita semaya lewat contohnya. Kerana apa? Kerana kita fokus nak bina kehidupan. Kita kejar ke sana, kita kejar sini, kita buat kerja tu, kita buat kerja ni. Kerana apa? Pada masa tu di awal kehidupan kita baru bina kehidupan. Awal 20-an contohnya, kita baru kahwin, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, kita nak hidup dalam keadaan senang. Kadang-kadang kita abai sikit tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Termasuk di sudut ibadat khusus kita. Nak jaga sembahyang, nak jaga puasa, nak bayar zakat, apa semua sekali. Kerana kita fikir tentang duit adalah segala-galanya. Biasanya manusia akan fikir macam itulah. Yang menyebabkan akhirnya manusia terjerumus dalam lembah kehinaan. Sedikit demi sedikit akhirnya dia tunduk kepada desakan hawa nafsu dia, syaitan dia. Jadi seolahnya peringkat awal kehidupan ni dia fikir dunia adalah segala-galanya. Duit adalah segala-galanya. Pada masa tu manusia dia tak fikir dah dosa kepala. Dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup menipu, dia sanggup khianat, bahkan dia sanggup bunuh orang, dia sanggup putus hubungi satu rahim pun tak kisah. Yang pentingnya dia dapat. Kenapa? Kerana dunia adalah segala-galanya. Kerana duit adalah segala-galanya. Itu biasanya di awal kehidupan. Kebiasaan. Tapi ada juga manusia sampai ke mati. Sampai ke mati. Dia tidak beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan duit bertambung, harta benda bertambung. Akhir sekali masuk lubang kubur juga. Tiap batu nisan tu dengan batu yang ambil daripada bukit. Yang bernilai RM100, yang bernilai RM1,000, yang mungkin bernilai RM10,000 batu nisan tu. Tapi duit dia, aset dia berbilion, beratus-ratus juta, tak ada nilai dah apabila dia mati. Tapi kebiasaannya manusia ni, di awal kehidupan, awal 20-an ni, dia rasa dunia lah segala-gala. Harta benda lah segala-gala. Tapi apabila mari 50-an contohnya, dia rasa bukan harta segala-galanya sebenarnya. Selain pada harta, maknanya mungkin dia akan masuk sekali kesihatan penting juga. Kesihatan. Sebab tu kita perhati masa kecil-kecil, masa muda-muda ni, masa zaman remaja, mana manusia fikir tentang kesihatan? Tak. Walaupun dia tahu tapi tak yakin. Termasuk kita lah dia, apabila dah masuk 50-an baru kita rasa. Allahu Akbar, pentingnya kesihatan. Jadi masa awal 20-an tu, nak makan gapo, nak togok gapo, yang pentingnya sedap. Yang pentingnya lazat. Orang tak fikir tentang kesan pada kesihatan seseorang. Tapi bila masuk 50-an,
Mula fikir, selain daripada harta benda, kita juga perlu pada kesihatan. Dan kita perlu kepada kerehatan, kita perlu pada ketenangan. Jadi menyebabkan manusia pergi melancur, manusia masuk hutan, manusia buat apa-apa semua sekali. Masa muda dia tak ada masalah, dia masih segar, tak tidur semalam sehari pun tak apa. Tapi bila masuk 50-an, dia mula fikir. Maknanya bukan harta semata-mata. Selain daripada harta, dia nak juga ke lain. Nak kerehatan, nak kesihatan, nak ketenangan. Tapi bila masuk 70-an, 80-an, 90-an contohnya, kebiasaan. Walaupun ada umur 90, umur 100 lebih pun, tak sedar situ. Tak semayaban, tak bersyukur, buat benda maksiat, menipu, mengkhianati, macam-macam lah. Tapi kebiasaannya apabila dah masuk 70-an, 80-an, 90-an, Allahu Akbar. Memang kita nak pada kesihatan. Tapi kita tahu akhirnya kita akan mati. Buktinya kita sendiri, orang yang berumur 80, 100 lebih ni, mata pun dah kelabu, gigi pun dah cabut habis dah. Nak makan tu pun tak lalu, nak makan ni pun tak lalu. Maknanya bukan harta pilihan kita. Keutamaan kita. Bukan setakat kesihatan. Kita nak gapo dia? Kita nak bekalan di akhirat kelak. Itu. Jadi akhirnya, benda yang kita duk cari, kita duk fikir atas dunia ni, semuanya seolah tak ada nilai. Yang ada nilainya gapo dia? Yang ada nilainya, keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Yang ada nilainya adalah iman kita kepada Allah Ta'ala. Yang ada nilai adalah bukti iman kita ni, kita terjemuh melalui amal-amal soleh. Hak kita duduk semaya, hak kita bayar zakat, hak kita puasa, hak kita buat haji, hak kita buat baik, hak kita ikhtiar, kita tinggal segala yang dilarang oleh Allah SWT ni. Kerana apa? Kerana semua dunia ni tidak ada nilai. Akhirnya, yang bernilai adalah nikmat iman tu sendiri. Nikmat Islam tu sendiri. Nikmat kita berinteraksi dengan Al-Quran ni. Jadi kalau kita boleh menilai tu, maknanya kita termasuk manusia yang tidak tertipu daya. Yang gharraka ni kerana apa? Kerana kita letak sesuatu tu tak kena pada tepat. Makna kita menzalimi diri kita. Kita letak dunia ni segala-gala melebihi akhirat. Hak sepatutnya, hak yang adilnya, hak sebenarnya, adil hak sebenar apabila kita selamat diri kita daripada bakaran api neraka Allah SWT. Dengan cara antaranya, apabila diberi pilihan dunia ke akhirat, sebagaimana Nabi SAW. Macam-macam mana dia sayang kepada kehidupan dia, sayang kepada anak dia, sayang kepada para sahabat, sayang kepada tanggungjawab dia, tapi dia memilih akhirat. Hak tu hak sebenarnya. Barulah tidak tertipu daya. Begitu juga kita hak sebenarnya. Apabila kita baca ayat ni, kita kena letak pada diri kita, aku ni macam mana? Kedudukan macam mana? Kalau kita pilih kehidupan sehingga kita lupa akhirat, walaupun kita kata kita yakin, tetapi perancangan harian kita tu, cara kita bercakap, cara kita merancang, seolah kita lupa Allah Ta'ala. Kita lupa tentang kematian. Kita lupa tentang kubur. Kita lupa tentang akhirat. Kerana kita duk galik dengan dunia. Itu orang panggil manusia yang tertipu daya tu. Sedangkan Nabi kata, dunia ni sepatutnya kita fikir sebagaimana hadis sebut, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum, siapa yang berpagi hari ataupun siapa yang kehidupan dia tu dalam keadaan mu'afan, secara asas, secara umumnya dia sihat, sejahtera, mana boleh pergi jalan, termasuk musim Covid ni, boleh jalan, boleh makan, boleh berseronoklah dengan kehidupan dunia secara asasnya, tubuh pun sihat, mengikut tahap masing-masing lah. Aminan fi sirbihi, dan dia aman dalam kehidupan seharian dia. Maknanya kalau rumah kecil pun kita panggil petang-petang malam-malam balik belakang boleh tidur. Sebagaimana burung. Pagi-pagi dia keluar belakang cari rezeki, petang-petang malam dia balik. Duduk dalam sarang dia. Walaupun sarang dia tu hanya daripada daun-daun lalang biasa. Itu maksud aminan fi sirbihi.
Kalau kita pun, orang ada istana, lah dia dengan istana dia. Kalau dia serabut, tak jendera tidur juga. Walaupun rumah istana. Tapi bagi manusia, yang rumah kecil, rumah basah, tapi kalau hati tenang, aminan fi sirbihi. Letak kepala atas bata agak jendera selalu kita panggil. Seolahnya macam tu. Aman. Indahu kutu yaumihi. Dan setiap hari tu adalah beras. Adalah makanan untuk dia makan. Kalau setiap orang ada macam ni, Nabi kata faka'annama hizat lahu dunya. Seolah-olah dia telah memiliki dunia. Gapo lagi yang kita nak? Hak sebenarnya. Cuma kalau kita nak tambah baik kehidupan kita. Nak suruh contohnya isteri kita ni rasa seronok, rasa suka, cari rumah. Hak lebih besar sikit. Kenderaan hak lebih baik sikit. Makan minum pun kita boleh pilih. Hari ni nak makan gapo contohnya. Tak ada masalah lah. Tapi paksinya kita ingat Allah Ta'ala. Masalah ingat Allah Ta'ala maknanya ingat masalah halal haram. Kita pun nak juga kita makan, ia beri kesan sampai ke akhirat. Kesan daripada kita makan hak halal ni menyebabkan akal kita, melibatkan jiwa kita, kehidupan kita, naluri kita ni mudah untuk kita tunduk pada kehendak Allah Ta'ala. Orang yang payah nak tunduk ni, kerana apa? Kerana darah daging dia tu dipenuhi oleh benda-benda haram. Dia makan, dia minum hasil daripada benda yang haram. Benda yang tidak pasti, halal ataupun haram. Benda yang syubhat. Benda hak dia curi. Benda hak dia rasuah. Walaupun sedap setara mana pun, walaupun manusia nak susut supaya orang tak nampak dia ni rasuah sebenarnya, walaupun dia mencuri, tapi hakikatnya seteguk air hak dia minum hasil daripada rasuah, sesuap nasi, sesuap roti, burger, makanan hak paling sedap dia makan, semua sekali akan jadi darah daging. Jadi seluruh tubuh dia tu dipenuhi dengan benda haram. Jadi fa'anna yustajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita? Kalau harian kita, kehidupan kita, pakaian yang kita pakai ni, mahal setara mana pun, tapi kepada sumber yang halal. Ini yang menyebabkan manusia ni terpedaya. Sebab itulah ada kata-kata ad-dunya taghur wa tadur wa tamur. Dunia ni taghur, dia memperdaya. Kalau manusia betul-betul tak ada ilmu, tak ada kefahaman, tak jelas matlamat hidup dia, memang manusia terpedaya dalam kehidupan. Sama ada kita sendiri termasuk dalam golongan yang terpedaya, ataupun kita boleh perhati sekeliling kita, manusia ni terpedaya dengan dunia. Masing-masing nak tunjuk kemahuan hidup, masing-masing nak hidup gaya mewah, masing-masing manusia fikir apa saja yang dia fikir dia nak buat, dia buat je. Sedangkan kalau kita perhati, manusia ni dia nak tunjuk kemewahan dia, sebenarnya dia hidup gaya mewah. Ramai lagi orang lain lebih gaya mewah daripada dia. Contohnya, sebab zaman ni zaman internet, zaman selfie, zaman YouTube, apa semua sekali. Kita boleh tengok kadang-kadang manusia mewah, dia umur dia baru mencecah 12 tahun. Baru mencecah 14 tahun. Tetapi dalam akaun dia dah ada beratus-ratus juta. Dan mungkin berbilion. Kerana apa? Kerana dia mewarisi harta daripada pak dia. Jadi kalau kita berada 10,000, berada 100,000, berada sejuta, contohnya 100 juta, dia umur kita dah 40 tahun lebih, 70 tahun lebih, apa dia kita nak tunjuk? Kalau kita jenis nak tunjuk lah. Kalau kita nak tunjuk gaya mewah, ramai lagi manusia lain hak lebih mewah pada kita. Contohnya. Jadi sebab itulah ad-dunya taghur. Dunia ni dia memperdaya manusia. Wa tadur, dan dia sebenarnya akhirnya memberi mudarat kepada manusia sebenarnya. Terutamanya manusia yang tidak fikir masalah halal haram. Manusia yang tidak fikir tentang hukum hakam. Manusia yang lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa persiapan dia terhadap akhirat, berbanding sepenuhnya dia fikir persiapan dia nak hidup atas dunia. Watamur, dan dunia ni dia berlalu. Dia pergi sebagaimana air yang mengalir. Sebagaimana umur kita yang berlalu. Maknanya umur kita ni kita tak boleh nak tarik dah. Kita boleh sebut laitas syabab ya'udu yauman. Kalaulah muda ni boleh kembali semula pada kita. Pada masa tu kita dah gigi depan dah cabut. Rambut kita semua dah putih belaka. Kita pun dah tak lalu makan. Acak kali dah kita tidur tak jendera.
Jadi kalaulah muda ni boleh ditarik kembali, tak ada. Itu hanya angan-angan. Sebab apa? Dunia ni tamur, dia akan berlalu. Semua akan pergi menuju satu matlamat. Sama ada dengan kehendak kita ataupun tidak. Manusia tak boleh nak sekat umur dia. Bolehlah dia sekat, maknanya dia cara ke mulut dia cara ke gigi dia cara ke pipi dia buat pembedahan itulah, makan ubat ni lah, comor. Boleh tak ada masalah. Tetapi sampai bila? Sampai bila? Adakah umur 70 lagi tak kedut? Adakah umur 90 tak kedut? Jadi nak banding dengan kehidupan akhirat ni, itulah dipanggil ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamur. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak tanya kita, gapo sebenarnya yang menyebabkan kita ni lupa kepada Allah Ta'ala. Kita jangan jadi pada golongan terdahulu. Sampai sekarang ni pun ada sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah sebut, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Pemikiran Yahudi antaranya. Dia sebut secara jelas. Dia kata sebab dia ni Sya'bullah Al-Mukhtar. Dia ni adalah bangsa terpilih. Dia yang meletakkan. Adakah Allah Ta'ala yang mengatakan bangsa Yahudi ni adalah bangsa yang terpilih? Tak. Manusia yang meletakkan. Itu bahayanya. Manusia apabila dia tak boleh nak beza antara pemikiran dia, apa yang dia faham, dengan hak sebenar kehendak Allah SWT. Itulah lahirnya kadang-kadang manusia ni sampai ke peringkat dia syirik. Manusia ni sampai ke peringkat dia lupa diri apabila dia meletak dia ni adalah wakil Allah Ta'ala. Contohnya, untuk menentukan manusia ni, orang ni layak masuk syurga. Orang ni neraka. Orang ni kafir. Orang ni fasik. Macam-macam. Sebab apa? Sebab manusia terpedaya dengan dunia. Sedikit ilmu yang Allah Ta'ala bagi, tetapi kesilapan dia dalam menilai kehendak sebenar Allah SWT. Macam orang Yahudi lah. Dia kata macam-macam mana dia pun, kalau masuk neraka pun, hanya masa tertentu je. Ayyaman ma'dudah. Hanya beberapa hari je. Jadi seolah-olahnya. Sedangkan kita faham ni, bukan setakat sehari. Satu saat pun kita tak mampu sebenarnya. Nak berdepan dengan azab Allah SWT. Kita ni kalau terhiri sikit je tangan. Beradu dah. Adulah contohnya. Itu kena pisah sikit. Itu kena api dapur sikit. Api gesek. Api mancis tu. Sikit je. Ini azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia terpedaya kerana apa? Antaranya kerana kesilapfahaman dia. Kejahilan dia. Sebagaimana Umar Al-Khattab kata. Al-ightirar billah. Dia terpedaya dengan Allah SWT sehingga dia rasa dia tidak akan dihisap. Dia tidak akan diiqab oleh Allah SWT. Dalam ayat Am hasibal ladhina. Surah Al-Jathiyah kita boleh tengok. Surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah tu sendiri memberi makna berlutut. Kita ni akhirnya akan berlutut depan Allah Ta'ala. Belah-belah mana pun. Kita rasa hebat secara mana manusia ni. Hebat kerana kekuasaan yang ada pada dia. Kerana pangkat atas dunia ni dia lah yang paling hebat. Contohnya. Sebagaimana ada pemimpin Arab. Dia kata dia Malikul Muluk. Dia raja kepada segala raja di negara Arab. Akhir sekali kena bunuh oleh rakyat dia sendiri. Tak apalah. Benda sesat tu. Kita sekarang ni hidup ni. Al-Jathiyah maknanya akhirnya manusia akan berlutut depan Allah Ta'ala. Ayat yang ke-21 Allah Ta'ala berfirman Am hasibal ladhina jtarahus sayyiat an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Manusia ni kerana jahil, kerana silap perkiraan dia maghrur tadi, dia terpedaya dengan kehidupan dunia ni sehingga dia rasa sama je antara mukmin dengan tidak mukmin, antara muslim dengan tidak muslim, antara buat amal soleh dengan buat amal tidak soleh, sama bagi dia. Itu pemikiran manusia apabila dia dah terpesona, dia terpedaya dengan dunia. Sedangkan Islam aja dah. Allah Ta'ala kata tentunya tidak akan sama sekali tidak sama. Antara yang beriman dengan orang yang kufur. Antara orang yang beramal soleh
dengan orang yang beramal dengan amal yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Takkan sama dengan orang kecek baik, contohnya, orang yang berakhlak dengan akhlak mulia, dengan manusia yang mulut dia ni buih tiap-tiap hari. Duduk menyumpah kat orang, segala binatang dalam hutan tubik belaka daripada mulut dia. Takkan kita nak sama dengan orang yang berhati-hati dalam ucapan dia. Dia berurusan dengan manusia ni dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana hak kita nak, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kasih sayang Allah ni, Allah Ta'ala akan campak dalam hati manusia untuk manusia hormat, untuk manusia sayang kepada orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan orang yang betul-betul beramal dengan amal yang soleh. Antara amal soleh adalah berkaitan dengan akhlak. Akhlak seseorang tu. Yang mana sehingga Nabi ni dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ni, wahai Nabi SAW, kamu ni berada dalam akhlak yang paling mulia di sisi Allah. La'ala. Benda tu seolah mari daripada atas, daripada langit, daripada Allah Ta'ala. Nak tunjuk kepada manusia, ni sifat hak sebenar. Hakmu kena ikut sebagaimana sifat-sifat akhlak mulia yang ada pada seorang Nabi. Jadi kefahaman kita adalah kita kena yakin sepenuh tidak akan sama orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah. Tidak akan sama orang yang beramal dengan amal soleh, orang yang dengan buat orang kejahatan. Buat kejahatan ni sama ada orang fitnah orang, sama ada orang tuduh manusia dengan tuduhan yang tak sepatutnya, menggambarkan dia ni mengambil kuasa Allah Ta'ala, contohnya mengkafirkan seseorang, menentukan seorang yang akan masuk syurga ataupun neraka. Kita minta jauh sebab pemikiran macam ni lah sebenarnya pemikiran yang memecah belahkan masyarakat. Bukan setakat memecah belahkan hubungan silaturahim orang Islam. Bahkan non-Muslim tengok betapa teruknya umat Islam apabila manusia ni ambil kuasa Allah Ta'ala. Mengebabkan dia ni terlibat dalam syirik. Jadi kita kena yakin orang mukmin ni orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala dan dia boleh beza antara amal soleh dengan amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun kita yakin, manusia yang beriman ke, yang kufur kepada Allah ke, Allah Ta'ala beri tempoh, beri peluang. Tidaklah apabila manusia kufur kepada Allah, Allah Ta'ala balas selalu. Tidak, kita tengok. Allah ni, dia panggil yumhil, walakin la yuhmil. Yumhil maknanya dia beri tempoh. Beri tempoh lama mana? 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun hampir tak ada dah sekarang ni. Kalau zaman dulu ada lah. 90 lebih pun orang pelik dah. Mana boleh hidup-hidup lagi. Semua tu dengan ketentuan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita sendiri pun kita tidak tahu. Sekarang ni kita 50 lebih. Adakah kita boleh capai 60? Adakah kita boleh capai 70? Maknanya yumhil. Allah Ta'ala beri tempoh. Kalau kita beriman pun, selagi mana kita masih ada hayat, kita akan hidup. Orang yang kufur kepada Allah, buat jahat setara mana, orang bunuh orang, orang fitnah orang, orang yang tidak laksana, tugas dia tanggungjawab dia. Dapat duit beribu-ribu, puluh ribu tapi dia tidak laksana. Tugas dia tanggungjawab dia, cari berbagai alasan. Semua sekali ini pada zahirnya, selagi mana Allah Ta'ala beri tempoh, yumhil, dia boleh hidup dengan senang. Tetapi la yuhmil, Allah Ta'ala tidak akan lupa. Allah Ta'ala tidak akan alpa. Akan sampai satu masanya di akhirat kelak, semua akan dibalas mengikut niat dan amalan masing-masing. Itu maksud dia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi akhirnya ayat ni dia sebut sebagaimana kita sebut tadi, bi rabbika. Dia tidak sebut ya ayyuhal insan ma gharraka billahil karim, tapi bi rabbika. Bi rabbika dia nak memberi gambaran supaya kita ingat Allah Ta'ala ni yang cipta kita sebenarnya. Kita kena sedar itu Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada kita. Allah Ta'ala terlalu banyak sebenarnya beri nikmat kepada kita, beri kemudahan asas kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa banyak cabaran, banyak dugaan, banyak kesusahan. Tapi bila sebut Rabb sebenarnya terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Kemudian akhirnya disebut birabbikal karim. Karim ni maknanya kathir al-khair. Terlalu banyak kebaikan. Terlalu banyak kebajikan. Manusia ni sesama kita ni, kalau dia suka tolong orang, dia suka bantu orang, dia suka memaafkan orang, dia tidak buat masalah pada orang, orang kata Allahu Akbar, juruhnya dia karim. Itulah saudara tu. Tapi banyak mana manusia boleh tolong manusia? Banyak mana? Dia pun tak boleh nak tolong sepanjang kehidupan dia. Dan manusia pun akhirnya mati. Baik secara manusia, jurus secara mana, jahat secara manusia, macam Namrud ke, macam Fir'aun ke, macam Abu Lahab ke, sampai satu tahap semua mati. Orang jurus secara mana, hatta Nabi kita Muhammad SAW, sebab dia manusia, Allah Ta'ala sayang dia, tapi akhirnya mati juga, wafat juga. Sebab apa? Sebab hak sebenarnya benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi sebenarnya kepada kita manusia ni. Jadi karim ni, ma rabbika birabbikal karim ni, orang yang baik sungguh, kita kata orang yang banyak buat kebajikan, al-jawad al-mu'ti, orang yang pemurah, sentiasa bagi, dan apabila dia bagi, dia tidak mengikut kehendak manusia. Dia ikut kehendak dia nak bagi. Sebab itulah manusia yang kufur kepada Allah sampai sekarang ni pun, harta dia beratus-ratus juta, berbilion. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni karim. Masa atas dunia ni, kalau dia nak bagi, dia bagi je. Tapi kalau dia tak nak bagi, macam mana baik manusia pun pada zahir, dia tak bagi. Sebab itulah ramai juga orang Muslim, orang mukmin yang hidup dia susah. Sebab apa? Sebab ada hikmat dia, ada tujuannya. Yang kita perlu yakin, kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak bagi kepada kita di akhirat ni melebihi daripada jangkauan pemikiran kita. Contohnya, kalau kita boleh fikir macam tu, dia ada unsur redha. Dia ada unsur al-qanaah. Dia ada unsur Allah Ta'ala, kita yakin lebih tahu tentang kehidupan kita. Kita ni kita tahu tentang diri kita. Tapi kita kena yakin Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri kita. Jadi itu al-karim. Jadi kalau karim ni, maknanya kalau orang buat salah, dia boleh hukum. Tetapi kena karim, dia tidak hukum. Dia maafkan. Ini karim. Maknanya berjiwa besar. Kalau ini sebuah pada kita manusia. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala. Karim dia ni, manusia terpedaya dengan dunia setara mana pun, masa dia nak bagi tempoh dia bagi, tempoh ni, dia bagi je kepada manusia. Sebab itulah karim ni, dia kait antaranya dengan Al-Quran itu sendiri. Innahu la Qur'anun karim. Quran ni mulia. Jadi kalau kita jenis orang mulia, kita nak kemuliaan, kita kena baik dengan Quran. Sebab Quran ni barang mulia kita panggil. Kita pun doa termasuk di bulan Ramadan. Dan kita pun dalam sehari dua ni, dalam tempoh 30 hari, 40 hari ni, akan sambut Ramadan. Bukan kita nak sambut puasa, tapi nak sambut Ramadan. Sambut puasa maknanya kita fikir makan minum lah. Tak makan antara subuh sampai maghrib. Sesat lah. Tapi kalau Ramadan ni, dia package. Allah Ta'ala. Kita nak fikir tentang nak gaya mana, boleh. Lama tak beli pakaian baru, boleh. Tapi jangan terpedaya dengan hak tu sehingga kita lupa sebenarnya apa tujuan Ramadan. Ini pun orang yang terpedaya juga dengan kehidupan. Jadi di bulan Ramadan biasa kita doa, walaupun doa ni bila-bila masa pun boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun, ada doa juga yang tambah karimun. Karim yang mulia. Jadi kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud, kalau setengah orang dia sandar kepada Ibnu Mas'ud, kata masa kita sa'i, orang yang nak buat umrah ataupun haji sa'i, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Ya Allah, kita nak minta ni keampunan, rahmat daripada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala ni maha agung. Allah Ta'ala ni maha mulia, paling mulia. Kita minta. Karim. Begitu juga kita doa kepada orang yang meninggal dunia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzahu. Muliakanlah. Dia ni nak berjumpa denganmu ni, nak masuk alam kubur, muliakanlah dia ya Allah. Jadi mulia ni satu sifat
satu perangai, satu kedudukan, manzilah yang begitu tinggi di sisi Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala tu sendiri, dia sandar dia ni, bi rabbikal karim. Jadi apa tujuan dia sandar tu? Sebenarnya dia sandar supaya kita fikir balik, murajaah balik kehidupan kita atas dunia ni. Jangan terpedaya dengan dunia. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi kita rasa dah sejak ni. Nak sambung boleh lagi, cuma tabiat kita manusia dia mudah puas. Lepas tu mungkin kita ada kerja lain, insya-Allah kita sambung balik minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.